Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak sah sembahyang bagi orang yang tidak ada wudu. Wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi ta'ala alaih. Dan tidak sah wudu bagi orang yang tidak bismillah ketika wudu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang membawa makna yang sama juga ada diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmizi dan juga di dalam Sunan Ibnu Majah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la wudu'ah liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih. Tidak sah wudu kalau sekiranya masa berwudu, masa ambil ayat semayang itu tidak ucap bismillah. Kerana adanya hadis ini, maka ulama berbeza pendapat. Di dalam satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syaukani dan Imam Hasan Al-Basri, mereka mengatakan wajib bismillah waktu wudu. Wajib. Walaupun sekali. Masa basuh muka ke, masa basuh tangan ke, masa basuh kepala ke, masa basuh kaki ke, janji dalam tempoh masa berwudu itu ada sekali bismillah cukup. Maka wudu itu sah. Kata dalam satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan kata Imam Asy-Syaukani dan Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau satu orang tu sengaja tak mau bismillah ketika wudu, wudu dia batal. Kecuali kalau sekiranya lupa. Manakala jumhur ulama yang terdiri daripada Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah
Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat lain mengatakan bismillah waktu ambil ayat semayang itu sunat. Nampak? Punca berlaku perbezaan pendapat ini adalah kerana hadis yang kita baca tadi. Yang Nabi SAW secara terang-terang Nabi kata la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Tidak sah wudu bagi orang yang tidak sebut bismillah ketika wudunya. Walaupun di sana ada beza pendapat di kalangan ulama, kita ambil hak selamat. Hak selamat dia apa dia? Bismillah waktu ambil ayat semayang. Selamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam hal membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim ini, Imam Syafi'i kata, aku suka kalau sekiranya satu orang itu ucap bismillah ketika berwuduk. Imam Syafi'i kata, aku suka. Dan kalau dia terlupa nak bismillah masa berwuduk, Imam Syafi'i kata, selagi mana dia sedang berwuduk, bila teringat, bismillah. Walaupun masa basuh tangan dia terlupa, masa dia kumuk dia terlupa, masa dia basuh muka dia terlupa, masa dia basuh kepala dia terlupa, masa duduk basuh kaki baru teringat, aku tak bismillah sekalipun. Imam Syafi'i kata, walaupun masa tu tengah basuh kaki, bismillah. Dan kalau boleh, kata Imam Syafi'i, pada tiap-tiap anggota itu dimulai dengan bismillah. Dan kata Imam Syafi'i lagi, kalau sekiranya satu orang tu sengaja tak mau bismillah ketika berwuduk, wuduk yang dia ambil sah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada situ dapat kita faham bahawa soal bismillah ketika ambil ayat semayang ini bukanlah satu soal yang besar sangat yang boleh membawa kepada berkelahi. Kadang-kadang kita benda kecil-kecil menjadi hal. Baru ni satu masjid, satu ustaz mengajar malam tu, dia main lambat. Bila dia main lambat, dia tengok keadaan jemaah waktu buat saf nak semayang tu, pada dia tak kena. Mengikut faham dia, apabila saf pertama penuh, saf yang kedua hendaklah mula di tengah. Betul dengan imam di tengah tu mula, lepas tu pergi ke kanan sampai rapat belah kanan, baru start balik daripada tengah ke kiri. Ustaz tu faham macam tu. Maka bila habis sembahyang maghrib, bila dia mula kuliah dia marah tentang benda ni. Pasal mata dia tengok jemaah masjid ni sembahyang waktu buat saf yang kedua tu, dia perendang kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Start di tengah, tapi sekali lagi mai duk balik kanan, sekali lagi mai duk balik kiri, sekali lagi mai duk balik kanan, sekali lagi mai duk balik kiri. Dia berkembang macam tu. Mengikut faham ustaz tu, tak kena. Maka dalam kuliah dia sedekah cukup-cukup bab ni. Dia anak karya ni, bila kena marah, bila dengar macam tu, pergi tanya ustaz lain pula, yang juga mengajak masjid yang sama. Bila malam ustaz ni yang kedua ni pula mengajak, dia sedekah balik ustaz yang pertama ni cukup-cukup. Tidak cukup dengan dia sedekah ustaz yang mula ni, siap dengan macam-macam lagi disebutnya mengaji kita ni betul lah ustaz, baru mengaji 1-2 kitab, baru baca 1-2 muka surat, video keluar patwa pandai-pandai, dia bantai cukup-cukup. Jadi hak duk dengar ni garu kepala. Hak mana betul ni? Patut sembahyang di rumah senang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang cuba saya nak highlight di sini ialah apa dia? Belapang dada. Dia main masjid, dia sembahyang jemaah tu bagus dah.
Dia nak start tengah pergi belah kanan ke, dia nak kanan kiri bagi penuh saf ke, buatlah. Jangan marah sampai sangat-sangat. Seolah-olah macam kawan ni sudah murtad daripada Islam, punya marah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat daripada Abi Asad bin Amr radhiyallahu an. Kata dia, sa'altu Anas bin Malik anil wudu. Faqala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda li kulli salah. Wa kunna nusalli as-salawat bi wudu'in wahid. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Daripada Abi Asid bin Amr radhiyallahu an. Kata dia, aku tanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang hal wudu, tentang hal ambil air sembahyang. Abu Asad, tiada benda dia tak clear tentang hal ambil air sembahyang. Maka dia tanya sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita tuan-tuan, kita ni mengaji berapa puluh tahun pun akan ada benda yang kita tak apa nak clear. Banyak. Kadang-kadang bila kita teringat benda tu, masa tu tak ada orang nak tanya. Bila kita jumpa orang yang boleh kita tanya, kita tak teringat. Jadi benda tu kekal sebagai satu benda yang tak pasti dalam diri kita. Satu orang yang duk pergi umrah 10 kali dah. Kali yang ke-11 dia nak pergi, ada lagi benda dia nak tanya. 10 kali dah pergi umrah, kali yang ke-11 nak pergi, ada lagi benda dia nak tanya. Dia kata, Ustaz, saya insya-Allah minggu depan akan bertolak untuk berumrah. Kami dijadualkan masuk Madinah. Nak tanya Ustaz, dia kata masalah isteri saya ni, kalau ikut kitaran waktu haid dia dijangka hari kami nak bertolak ke Mekah tu, dijangka dia akan mula haid hari tu. Macam mana Ustaz? Nampak tuan? 10 kali pergi dah, tapi benda tu tak jadi. Kali ke-11 nak pergi, ada dengar siapa kesembang tentang benda ni, nak kena ada lagi satu penjelasan. Maksudnya kalau dia nak bertolak hari itu, waktu sampai di tempat miqat di Bir Ali, isteri dia nak kena niat ihram ke tak ke? Pasal apa? Kalau ikut dia punya timing masa tu, at any time. Dan kalau sekira-kira dia niat, mungkin dalam perjalanan nak sampai ke Mekah tu, isteri dia akan datang haid. Jadi dia tak boleh nak buat umrah di sana. Macam mana cerita dengan dia? Ini persoalan, ini muskil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian hal dalam perkara yang kecil-kecil, itu perkara besar. Cerita pergi haji, cerita pergi umrah, itu cerita besar. Cerita hari-hari ini juga banyak persoalan dia. Satu orang boleh tanya, Ustaz, saya nak tanya, sembahyang sunat malam hari ini, bilangan rakaat banyak akan lebih baik, ataupun bilangan rakaat sikit tapi berdiri lama, itukah yang lebih baik? Itu juga persoalan. Maknanya apa tuan-tuan? Kita dalam hidup kita ni, lagi kita tak mati, lagi itulah kita kena mengaji. Dengan kerana kita mengaji 5 tahun, 10 tahun, kita belum tentu pandai lagi. Pasal apa? Pasal tempoh masa mengaji itu ialah seumur hidup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian hal dengan Abu Asad. Perkara wudu ini perkara kecil, tapi dia masih lagi ada benda nak tanya kepada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, sa'altu Anas bin Malik anil wudu.
satu hari aku tanya Anas bin Malik tentang hal ambil ayat semayang. Macam mana betul-betul ambil ayat semayang ni? Adakah kita boleh sekali ambil ayat semayang, boleh digunakan untuk semayang beberapa kali, ataupun every time nak semayang kena ambil ayat semayang? Faqala Anas, kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda li kulli salah. Anas bin Malik kata, dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri tiap-tiap kali nak semayang, Nabi akan ambil ayat semayang. Macam mana Anas boleh bagi jawapan yang macam tu? Pasal Anas bin Malik adalah khadam Nabi. Di antara kerja dia hari-hari apa dia? Menyediakan ayat wudu untuk Nabi ambil ayat semayang. Di antara kerja dia. Maka dia cukup tahu benda ni secara pasti. Bila Abu Asad tanya dia, Nabi SAW nak semayang, adakah tiap-tiap kali nak semayang Nabi ambil ayat semayang? Jawab Anas bin Malik, dia kata, kana Nabi SAW yatawadda li kulli salah. Nabi tiap-tiap kali nak semayang, dia ambil ayat semayang. Wa kunna nusalli salawat biwudu'in wahid. Tapi kata Anas bin Malik, kami kadang-kadang untuk beberapa sembahyang memadai dengan satu ayat sembahyang. Hadis itu hadis sahih riwayat Abu Daud. Makna dia apa tuan-tuan? Bila dia main hadis macam ni, kesimpulan hukum yang dibuat oleh ulama ialah apa? Memperbaharui wudu pada tiap-tiap kali sembahyang itu baik sekiranya. Baik sekiranya apa? Yang ada berlebihan. Tapi dalam keadaan air tak cukup, maka memadai dengan satu wudu untuk beberapa sembahyang selagi mana tidak batal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia mai lagi beberapa hadis, di antaranya riwayat daripada Abi Ghutaif Al-Khudhali radhiyallahu an. Kata dia, kuntu inda Abdullah ibn Umar falamma nudiya bizuhri tawadda fasalla falamma nudiya bil asri tawadda faqultu lahu faqala ibn Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda ala tuhrin kataballahu lahu 10 hasanat. Atau kama qal, hadis riwayat Abu Daud. Satu orang yang bernama Abu Ghutaif radhiyallahu an, dia tanya kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab anak Sayyidina Umar. Kita dah beritahu di mana baru ni, dia ni satu sahabat Nabi yang menduduki tangga kedua dari segi banyaknya meriwayatkan hadis selepas daripada Abu Hurairah. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia mati umur 80 lebih. Yang kata Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab ini mati umur 80 lebih. Menjelang kewafatan dia, dia buta. Tapi dia orang kaya. Kaya kerana pandai menyaga. Sehingga akhir umur dia, dia orang kaya dan sangat kuat menderma. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, falamma nudiya bizuhri tawadda fasalla. Kata Abu Ghutaif, dia kata aku duk perhati tengok Ibnu Umar ni, bila orang bang aja dia ambil ayat semayang dan dia semayang. Falamma nudiya bil asri, bila orang bang semayang asang aja dia ambil ayat semayang, dia semayang. Maknanya nak habang kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini dia macam Nabi, dia suka memperbaharui wudu tiap-tiap kali nak semayang.
Faqultu lahu, maka Abu Ghutaif tanya dia tentang perbuatan dia ni. Adakah kita ni tiap-tiap kali nak semayang kena ambil ayat semayang? Itu maksudnya. Tanya Ibnu Umar tentang benda ni. Faqala Ibnu Umar, kata Abdullah bin Umar, dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda ala tuhrin, barang siapa yang ambil ayat semayang sedangkan dia dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya dia ada ayat semayang, saja dia renew. Nabi kata barang siapa yang ada ayat semayang tapi saja ambil ayat semayang lagi sekali untuk nak semayang, kataballahu lahu asyra hasanat, Allah bagi dekat dia pahala on top of pahala ambil ayat semayang, tambah lagi 10 pahala. Ambil ayat semayang tu pun dah pahala. Memperbaharui wuduk itu another 10. Lagi 10 pahala ditambah kepada dia. Cuma masalahnya apa dia? Hadis itu disepakati oleh ulama hadis sebagai dhaif. Bukan satu riwayat, ada beberapa riwayat yang menceritakan siapa ada ayat semayang saja ambil lagi sekali ayat semayang ditambah 10 pahala itu, jumpa lepas satu riwayat. Ulama hadis kata semuanya riwayat yang dhaif. Riwayat yang dhaif maksudnya apa tuan-tuan? Hadis ke tak? Hadis. Bahkan Imam Syafi'i dia kata apa? Dia kata aku daripada aku pakai pendapat orang, lebih baiklah aku pakai hadis yang dhaif. Kerana hadis yang dhaif adalah hadis. Cuma dia jatuh martabat menjadi dhaif atas sebab-sebab yang tertentu. Dia tetap lebih baik daripada pendapat orang biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah adanya berbagai-bagai hadis tentang cerita ambil ayat semayang ini. Ilmu kita sudah ada, tidak salah kalau sekiranya kita perkemah lagi supaya ilmu kita menjadi mantap. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan kitab tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Tafsir Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 210. Muka surat 210 kita masuk hukum wudu. Hukum ambil ayat semayang. Ayat yang kita nak baca ni ayat 6 daripada surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai segala orang yang beriman, apabila kamu nak berdiri semayang sedangkan kamu dalam keadaan berhadas. Ayat Quran kata apa? Apabila nak semayang sedangkan kamu tak ada ayat semayang. Apa kita kena buat? Firman Allah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka basuhlah oleh kamu akan segala muka kamu, dan basuhlah dua tangan kamu sampai ke siku, dan sapulah oleh kamu dengan kepala kamu dan kaki kamu sehingga dua mata kaki. Ini dalil perintah suruh ambil ayat semayang. Ini dalil dia. Kalau orang tanya apa siapa kita nak semayang kena ambil ayat semayang, ini ayat dia. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu dalil dia. Apabila, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bangun untuk semayang, basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu kepala dan basuh kaki. Maka apa yang disebut dalam ayat ini menjadi rukun di dalam wuduk.
hak tak disebut di dalam ayat ini disebut di dalam hadis Nabi, maka itu menjadi sunat. Contoh dia apa dia? Basuh tangan sampai pergelangan tangan, sunat. Quran tak sebut, tapi hadis ada sebut. Contoh dia apa dia? Hadis sebut suruh kumuk. Kumuk tidak ada dalam Quran, tetapi disebut oleh Nabi di dalam hadis, maka dia tidak wajib, dia sunat. Istinsyaq, masuk air dalam hidung, tidak ada dalam Quran, tetapi disebut dalam hadis, maka istinsyaq, masuk air dalam hidung itu sunat, bukannya rukun. Tidak wajib buat. Basuh telinga, tidak ada dalam Quran, tetapi ada dalam hadis. Cerita kata Nabi buat, maka basuh telinga itu sunat, bukannya wajib. Cumanya niat dan juga tertib jadi wajib. Pasal apa? Pasal Quran sebut mengikut tertib. Quran sebut kata basuh muka, lepas tu basuh tangan sampai siku, lepas tu sapu kepala, lepas tu sapu kaki, kemudian basuh kaki. Allah sebut benda tu ikut tertib, ikut susunan dia. Maka mengikut susunan itu menjadi rukun. Tidak boleh kita culang calikan dia. Tak boleh basuh kaki dulu, lepas tu baru basuh kepala, lepas tu tak boleh. Dia kena ikut sequence dia, kena ikut urutan dia. Dan niat adalah satu benda yang mesti ada dalam hati kita. Daripada pukul 6 tadi kita mandi, kita pakai elok-elok, tak payah sebut nawaitu, tak payah sebut. Kita mandi, kita pakai elok-elok tu niat kita apa? Nak main masjid, nak mengaji. Itu niat. Niat tempat dia di mana? Di hati. Niat kita. Bila kita duk simpan duit apa semua, bila kita daftar nama dekat travel agent, bila kita bertolak nak pergi buat umrah, kita sudah niat untuk buat umrah. Pasal apa? Tempat niat itu ialah di hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka niat menjadi rukun. Susunan yang disebutkan tadi, tertib itu juga menjadi rukun. Ditambah dengan perlakuan yang disebut di dalam ayat tadi, itu semua menjadi rukun dalam mengambil wuduk, mengambil ayat semayang. Meninggalkan rukun menyebabkan batal ibadat yang kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, maka basuhlah olehmu akan segala muka kamu. Perincian tentang muka hadis bagi tahu. Start daripada tempat tumbuh, tempat biasa tumbuh rambut. Bagi satu orang kojek, kepala dia memang tak ada rambut. Jadi di mana sempadan tempat tumbuh rambut dia di mana? Di tempat yang menjadi kebiasaan rambut tumbuh, walaupun dia tak ada rambut. Di situlah sempadan dia. Anak telinga sampai bawah dagu. Pastikan kawasan itu semua dibasuh dan air rata di kawasan itu. Dan dua tangan kamu sehingga dua siku. Kita dah baca dalam mukadimah bulan lepas, disunatkan supaya lebih daripada siku. Pasal apa? Pasal di hari akhirat esok, dia akan bercahaya anggota wuduk kita. Maka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka bila ambil ayat semayang, mereka ambil bagi lebih daripada sempadan yang disebutkan. Dan juga sapu oleh kamu akan kepala kamu. Kepala disebut dalam Quran wamsahu, sapu. Dia tak suruh basuh, dia suruh sapu. Maka memadailah dengan kita ambil air, sapu saja air di kepala, begitu. Dan dia kata basuhlah kedua kaki kamu sehingga dua mata kaki. Dua mata kaki ni apa dia? Buku lali. Buku lali. Basuh sehingga basah di kawasan buku lali. 4 anggota wuduk, iaitu muka, tangan, kepala dan kaki itu adalah diambil daripada ayat Quran, dan yang selebihnya diambil daripada sunnah Nabi SAW. Kemudian wajib niat dan juga tertib. Jadi 6 fardu di dalam wuduk. Wajib sapu sekalian kepala pada Imam Malik dan Imam Ahmad. Dua mazhab ni, Imam Malik dan juga Imam Ahmad, mereka bila basuh kepala, dia basuh kepala semua. Daripada tempat tumbuh rambut pergi sampai belakang ni, dia basuh semua. Macam tu.
Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dia kata apa? Dan wajib serobok pada Imam Abu Hanifah dan barang yang dinamakan sapu pada Imam Syafi'i. Imam Hanafi dia kata basuh 1/4 kepala. Imam Hambali dengan Imam Malik semua basuh. Sapu semua. Imam Hanafi 1/4. Imam Syafi'i simple. Dalam bab ini Imam Syafi'i simple. Dia kata apa? Sapulah di mana-mana bahagian kepala sudah okey. Setengah orang dia sayang remueh yang dia penat dengan berai krim tu, maka bila mai tang basuh kepala dia sapu ke tepi ni sikit. Sah tak ayat semayang dia? Sah, kerana mana-mana tempat tumbuh rambut itu dianggap kepala. Begitu. Jadi kalau dia mazhab yang dua tadi ni, Hambali dengan Maliki, dia kena basuh habis remueh reban, kena penat lain. Penat tu pun kadang-kadang setengah jam pun tak mau naik lagi. Yang tu yang tu sayang sampai kadang-kadang tak semayang. Kan orang lelaki-lelaki, orang perempuan lebih lagi. Orang perempuan kerja pejabat ni, Allahu Akbar, tak semayang bukan sikit. Semata-mata pasal apa? Sayang make up ni. Daripada pagi tadi nak keluar kerja, dia make up, dia tarik kenin main lagu mana ke, dia pukul apa tang mana, dia bubuh apa, tumpuk apa macam-macam tu, dengan kerana nak ambil ayat semayang lohong, nak jahanam semua tu, nak buat lain ni, dia balik dia kata aku qadha di rumah lagi ya. Tuan-tuan, itu pahaman ayah bin sesat dia panggil. Pahaman yang sesat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian kata dia, kalau sekiranya hadas besar. Yang tadi cerita nak angkat hadas kecil. Ayat semayang tu dia panggil hadas kecil. Bila ambil ayat semayang, terangkat hadas kecil. Baik, now dia kata kalau orang ni hadas besar. Firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika sekiranya kamu berjunub, maksudnya hadas besar, maka bersucilah kamu dengan mandi junub. Itu tak dapat cara lain dibuat melainkan kena mandi untuk menghilangkan hadas besar. Maka niat dia ialah niat angkat hadas besar dengan meratakan air ke seluruh bulu dan juga kulit badan. Seluruh, daripada ujung rambut sampai ujung kaki kena sampai air. Kalau ada kawasan yang air tak kena, mandi wajib tidak sah. Maka dia selama-lama dalam keadaan menanggung hadas besar. Dia semayang, haram. Dia baca Quran, haram. Dia pergi Mekah buat haji, buat umrah, dia bawa balik ihram. Maka mandi wajib ini satu perkara yang jangan buat mudah. Mesti diperincikan cara-cara dia seperti mana yang dibagi tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dia masuk tentang hukum tayammum. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a. Maksudnya, dan jika ada kamu sakit yang tidak boleh kena air, ataupun kamu dalam keadaan musafir tidak ada air. Musafir tiba-tiba mimpi yang mewajibkan mandi. Musafir di tempat yang tak jumpa air. Okay. Atau datang akan seorang daripada kamu itu daripada hadas. Dia hilang ayat semayang dengan kerana buat benda yang membatalkan ayat semayang dia. Ataupun kamu sentuh akan perempuan, ataupun kamu setubuh akan dia. Sentuh perempuan, kalau dalam mazhab Syafi'i, batal wudu. Bersetubuh dengan dia, hadas besar langsung. Begitu. Maka tiada kamu dapat air kemudian daripada tuntutannya. Bila kita dah jadi berhadas, sama ada hadas kecil, ayat semayang tak ada, ataupun hadas besar, pergi cari air tak ada. Contohnya apa? Duduk di daerah tertentu di Selangor. Oi tuan-tuan, berserabut cerita tak ada air ni, serabut tuan-tuan. Tak ada karan pun susah, tapi boleh lagi tak ada karan ni.
tak ada ayang dia boleh mai 3 suku. Kita ni orang Islam lebih-lebih lagi ayang ni, tak tahu nak abang, keperluan terhadap ayang ni. Bukan hal makan minum aja. Ni kita punya hal nak semayang, kita punya hal nak basuh, nak istinja dengan nak masalah bila tak ada ayang ni. Laut tak ada, sungai tak ada, kira ayang tak ada. Kita duduk di Pulau Pinang ni boleh duduk gelak lah, tak ada ayang apa, kata tu dia pantai duduk tunjuk. Tak apalah Pulau Pinang, pergi duduk tempat tengah darat, tak ada ayang. Dia main kemarau, telaga kering, sungai tak ada ayang, nak pergi ke laut berapa punya jauh, takkan tiap-tiap kali nak semayang, nak kena sewa kereta pergi tepi laut ambil air semayang. Bila baca tajuk ni, bagi kita di Malaysia ni, kita rasa kurang berkaitan. Tapi bila baca tajuk yang sama di tempat yang jauh daripada sumber ayang, mereka faham tak ada ayang tu macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Quran sebagai satu kitab suci kepada umat akhir zaman, dia buat mai penyelesaian kepada benda ni. Bila berlaku kes ayang tak ada ni, macam mana cara kita ibadat kena buat ke tak? Kena. Boleh tak bagi excuse kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tak semayang ni pasal apa? Pasal ayang tak ada. Boleh tak boleh lagu tu? Tak boleh. Pasal apa? Pasal Islam memberi satu alternatif kepada ayang. Apabila ayang tak ada, tanah ada. Gunakan tanah, tayamum dan semayang. Cuma tanah ni dalam kita mazhab Syafi'i ni dia susah sikit, dia mau tanah. Tapi kalau mazhab lain, dia kira ada debu, ya, kira itu dia anggap sebagai sumber tayamum. Contoh naik kapal terbang, nak pergi umrah misalan kata. Setengah kapal terbang tu Arab Jordan. Setengah kapal terbang tu Arab Jordan. Pasal tuan-tuan naik penerbangan Royal Jordanian. Nak pergi umrah tapi transit di Jordan, nak tidur di Jordan 2 malam, maka setengah kapal terbang tu orang Jordan, Arab Jordan. Tengok bila mai waktu semayang, kita ni cempera kalang kabut nu nak masuk pancung kapal terbang, nak ambil ayat semayang apa, depa tengok dinding kapal terbang, dia tepuk, dia sapu muka, dia tepuk, dia sapu tangan 2 kali, tengok-tengok semayang dah. Kita tengok ni apa hal dia pergi tepuk dinding ni, dia tu sederet pakai dia tepuk dinding. Rupanya dia tayamum dah. Dia tayamum dah. Tengok-tengok lagi Allahu Akbar, semayang selamat dah dia. Kita duduk beratuk pancung. Nak masuk pancung. Masuk pula nak ambil semayang, nak ambil lagu duduk di Masjid Taqwa Taman Sa'dun ni. Nak ambil lagu tu. Dengan muka ayak beruduk tadah lagu tu, basuh muka pula nak buat 3 kali juga. Berangkat kita. Sedap tak sedap tuan-tuan? Orang tak cerdik ni ramai duk ada. Orang tak cerdik ni ramai duk ada, dan tuan-tuan boleh jumpa di mana-mana. Tuan-tuan nak travel daripada Pulau Pinang, nak pergi Kuala Lumpur, singgah dekat surau RNR, nak semayang. Kita faham dah kata bagi ada 2 jemaah di satu tempat itu dilarang oleh agama, maka kita pun tengok siapa yang duduk semayang dah. Kalau ada jemaah kita join mereka. Kalau tak ada, kita tengok siapa seorang duduk semayang, nampak janggut dia nyam elok sikit, kita pun pergi belakang dia, Allahu Akbar, kita berimam dengan dia. Bila kita start berimam dengan kontu, mai orang yang ketiga, mai orang yang keempat, mai orang yang kelima, sudah jadi satu jemaah dengan Syekh janggut ni. Sudah jadi cantik lah. Mai pula satu kereta lagi berhenti tepi tu, siap dengan qamat punya dereh ni dalam surau Lebuh Raya ni, qamat punya dereh. Jemaah duduk semayang tepi tu, dia baru mai, dia qamat ni macam dia nak semayang waktu di masjid ni. Janggut juga. Ya ni yang masalah. Dia turun satu kereta 4 orang, dia pergi perkemai-kemai kawan ni, siap dengan pekuk lubang telinga sebelah pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buat lagu tu dengan dengung dia, mai ko hidung semua cantik.
Asyhadu an la ilaha illallah. Nu duk sembahyang. Awak tak cerdik macam tu. Hang tak pergi join jemaah yang duk ada tu dah satu kesalahan. Hampir keriau, kamat dereh-dereh, ganggu orang yang dah duk sembahyang itu lagi besar punya salah. Tu hak bilai. Hak jadi imam depan, janggut juga. Dia pula siap saf. Dia buat macam dia duk sembahyang. Allahu akbar tuan-tuan. Saf bunyi. Sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamati salah. Bunyi. Ni orang duk sembahyang dah sebelah ni. Allahu akbar. Ni imam pula. Buat sembahyang tu pula sembahyang yang baca jahar, maghrib dengan Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pedereh, tenggelam ni. Hak duk sembahyang awal pada dia ni, tenggelam dengan dia ni. Dia main-main, dia mendominasi keadaan. Dia menyerlahkan kejahilan dia pada mata semua orang yang duk ada. Kesian tuan-tuan. Kita bila tengok benda-benda macam ni, kesian. Semangat sudah ada. Nak sembahyang itu satu benda yang baik. Ketiadaan ilmu yang cukup menyebabkan nampak kejahilan satu mengganggu ibadat orang lain yang dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dengar malam ni tak mau ada orang kita ni buat macam tu. Pi tengok kalau ada mana-mana jemaah join depa. Kalau tak ada orang duduk sembahyang seorang, nampak dia ni nampak tertib sikit, kita tengok saat nampak dia rokok dia pun tamak ninah semua cantik apa semua, kita join dia. Jangan kita perform baru satu dengan pedereh suara mengganggu orang macam tu. Jangan buat macam tu. Pasal apa? Bukan sahaja menunjukkan kejahilan kita, kita berdosa kerana mengganggu orang sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda-benda yang kadang-kadang nak kena buat fine tuning yang berlaku di dalam masyarakat kita pada hari ini. Maka ayat yang kita baca ni, yang Tuhan kata wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a. Apabila kamu sakit ataupun kamu dalam musafir yang susah nak dapat air, ataupun kamu ada air semayang kerana kamu pi ke al-ghaid, kamu masuk pancong, buang air dan sebagainya, maka kamu sudah jadi orang yang tak berwudu. Aw lamastumun nisa. Ini menjadi perbahasan di kalangan mazhab. Perkataan lamastum, Imam Syafi'i kata tepuh, sentuh. Sentuh orang perempuan walaupun bini kita, batal air semayang. Tapi mazhab lain kata lamastum bukan sentuh tapi bersetubuh. Maka di kalangan mazhab lain ni dia kata kalau sentuh tidak batal. Dia kata. Imam Syafi'i kata lamastum maksudnya sentuh. Sentuh juga batal ayat semalam. Falam tajidu ma'ah, dan tidak ada air. Pada ketika itu apa dia? Dalam Quran kata fatayammamu sa'idan tayyibah famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka hendaklah kamu tayammum sebagai ganti ayat yang tak ada. Maka hendaklah kamu tayammum, iaitu qasad tanah yang suci. Kita ingat kata tanah ni suci, maka kita guna tanah tu untuk kita bertayamum. Maka sapu oleh kamu dengan muka kamu dan dua tangan kamu dengan tanah itu. Yang kata tayamum ni apa dia? Tepuk di debu tanah tu, sapu muka. Kawasan yang wajib kena air semayang bagi kena debu. Kemudian tepuk lagi sekali tangan pula. Balik kanan, lepas tu balik kiri. Bila tepuk tanah tu, start dengan tangan kanan, tangan kiri yang debu ni letak di bawah tangan kanan, tarik. Tarik, mai lepas pada siku, naik belah atas. Bila mai tani, stop. Jangan pergi bercampur, saya lagi jadi mustakmal. Dia stop tani, hak ni pula sambung daripada belah bawah tangan kiri. Mai sampai atas, mai sampai balik ni, barulah jumpa balik. Itu tayamum. Lepas itu semayang. Lanjutan daripada bab tayamum ni ialah perbincangan bagi orang yang cedera. Budak-budak muda naik motor, aksiden, jatuh, patah lengan.
Sini adalah anggota wudu. Sini kena simen. Bagi budak yang bersimen anggota wudu dia nak ambil ayat semayang macam mana? Dia ada detail dia di dalam fiqh. Secara ringkas, saya buat cerita secara ringkas. Bagi mazhab Hanafi, saja kita sebut mazhab lain macam mana. Bagi mazhab Hanafi, ambil ayat semayang macam biasa, basuh muka apa semua macam biasa, tangan kanan basuh macam biasa, mai tangan kiri yang bersimen ni. Mazhab Hanafi dia kata sapu di atas simen itu. Sapu di atas simen itu. Lepas itu continue dengan kepala, basuh kaki. Selesai dan pilas semayang. Manakala jumhur ulama. Jumhur ulama maksudnya apa? Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. 3 imam dia kata sama juga macam Imam Hanafi kata, basuh muka, ambil ayat semayang, basuh muka, basuh tangan. Bila mai kawasan yang berbalut ni, hadis sini dia mai detail cerita. Bila mai di kawasan yang berbalut ni, sapu di atas kawasan yang berbalut tu. Sapu, tetapi kata jumhur ulama ada beberapa syarat tambahan. Syarat yang pertama dia kata memang balutan itu tidak boleh buka. Kalau buka memudaratkan, baru boleh sapu ke atas. Kalau luka sikit aja, balut sampai jadi macam mumia punya balut, luka sikit aja, pergi balut habis satu lengan ni semua balut habis. Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki dia kata tak boleh, kena buka. Kena buka dan sapu. Ayat semayang kena basuh macam biasa. Yang dibenarkan sapu ke atas ni ialah kecederaan yang tak boleh buka. Kalau buka memudaratkan, baru dibenarkan sapu di atas balutan. Itu satu. Yang kedua, syarat yang diletak oleh jumhur ulama, dia kata balutan itu mestilah balut cukup-cukup dengan had luka saja. Kalau luka dia 3 inci, balut 3 inci. Kalau luka 3 inci, pergi balut 5 inci. Tak boleh. Hak lagi 2 inci tu wajib kena basuh. Tak boleh balut. Tak boleh sapu ayak di atas balut. Tak boleh. Takat mana luka, takat tu saja boleh tutup dengan plaster. Hak lebih mesti kena ayak. Itu syarat jumhur. Yang ketiga dia kata dibalut dalam keadaan, ini Imam Syafi'i punya syarat tambahan. Imam Syafi'i kata waktu nak balut, waktu nak semen tangan yang patah tu, syekh ni mesti dalam keadaan suci, hadas kecil, hadas besar. Imam Syafi'i pula tambah lagi. Dia aksiden, dia tak sedar diri, dia masuk wad kecemasan. Doktor kena tunggu dia sedar dulu. Lepas dia sedar, tanya dia, hang ada hadas besar tak? Dia kata hadas besar. Ada orang dia kata, ambil mandi dulu. Ambil mandi dulu. Mandi, ambil ayat semayang apa mai, baru semen. Syarat tu nak bos semen di tempat patah tu, syarat dia apa dia? Waktu nak semen tu dia suci daripada hadas kecil, hadas besar. Mai pula nak semen tu misi perempuan pula. Imam Syafi'i kata sentuh batal pula dah, jenuh. Kena cari jururawat lelaki. Nampak tuan-tuan, masalah nanti nak mai. Apabila diperketatkan hukum tu, masalah dia nanti mai. Okey. Kalau sekiranya dibalut dalam keadaan dia ni tak ada ayat semayang, masa nak semen tu dia tak ada ayat semayang, semen. Apa jadi dekat dia? Bila dia nak semayang, dia sapu ayat ke atas. Pasal semen dah pasang, dia sapu ayat ke atas dan dia semayang. Tetapi sembahyang tu esok kena qada balik. Pasal apa? Pasal masa semen dia tak ada ayat semayang. Jadi bila dia dah bos semen, bila nak ambil ayat semayang, sapu ke atas saja tu untuk semayang, tapi semayang tu tak kira. Esok kena qada balik. Kalau 3 bulan dia duduk dalam semen, dia kena qada 3 bulan punya semayang. Nampak? Ini syarat-syarat fiqh yang begitu ketat. Okay. Kemudian syarat yang keempat, dia kata bagi
Tapi bagi Imam Hanafi dan Imam Maliki, yang ni dia tambahan, Hanafi dan Maliki tak disyaratkan semasa nak semen tangan itu dia suci daripada hadas. Tak syarat. Pasal apa? Imam Hanafi kata dia dalam keadaan emergency, accident, tak sedar diri, orang tengok patah, depa cek, depa bubuh, depa semen. Bila dia sedar tangan dia sudah bersemen. Masa depa semen tu dia tak ada ayat semayang. Habis bila dia nak semayang macam mana? Adakah dia boleh sapu ke atas dan semayang tu sah, tak payah qada? Imam Hanafi kata ya, sembahyang dia sapu ya di atas semen itu, semayang dia sah dan semayang itu tidak payah qada. Itu kata Imam Hanafi, dan pendapat ini nampaknya sesuai dengan keadaan hari ini. Bila mai benda-benda yang macam ni tuan-tuan, bila mai benda-benda yang macam ni, kita jangan ketat di dalam nak berpegang kepada pendapat imam mazhab. Jangan ketat. Pasal apa? Bila kita ketat, kita susah. Oh, dia kata tak boleh. Saya kok mana pun saya akan ikut apa Imam Syafi'i kata. Ikut lah. Ini yang dia kata macam ni. Ikut. Sanggupkah kita ikut? Kalau sanggup, Masya Allah, buat. Tapi takut by the time kena kat kita, kita rasa susah benda tu. Bahkan kalau ikut Imam Syafi'i lagi, dia kata apa? Bila mai kes tangan yang bersimen macam ni, ambil ayat semayang macam biasa. Ambil ayat semayang, basuh muka, basuh tangan kanan, tangan kiri, hak mana tak semen basuh, ujung ni kalau tak semen basuh, kemudian hak atas ni, sapu saja, lepas tu tayamum pula. Tayamum dengan debu, sapu muka, sapu tangan, lepas tu sambung balik ayat semayang balik, basuh kepala, basuh sampai basuh kaki. Itu yang diputuskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Hamba Allah ni sudah accident, sudah teruk. Piduk abang pula kat dia, hang ambil ayat semayang, lepas tu hang kena berhenti, pergi tayamum pula, lepas tu lagi hang sambung lagi ayat semayang. Dia kata, aku sakit ni, dia kata, hang nak suruh aku buat macam ni semua, hang boleh belah, aku tak nak mau semayang ni semua. Dia nanti jawab macam tu. Pasal apa? Pasal dia dalam keadaan sakit. Kita piduk abang benda yang bagi susah dia, last sekali, dia tak buat terus. Maka itu sebab dalam ayat yang kita baca ni, sambung ayat tadi, Tuhan kata apa? Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Tiada menghendaki Allah Subhanahu wa taala bahawa menjadikan atas kamu itu daripada kepicikan. Tuhan bukan nak bagi susah dekat hangpa. Tuhan sendiri kata macam tu. Tuhan kata bukan tujuan Allah nak menyusahkan hangpa, yakni dengan memfardukan wuduk dan tayamum dan mandi junub dan sebagainya. Agama Islam bukan diturunkan untuk nak bagi susah kepada orang yang nak beramal dengan dia. Kita faham apa dia? Kita faham dalam Islam ini Allah Subhanahu wa taala nak bagi kemudahan kepada kita. Apatah lagi kepada orang yang sudah pun ditimpa susah. Dia kemalangan, dia susah. Tiba-tiba kita sengaja pergi bagi lagi susah kepada orang yang sudah susah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat 185 surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala nak mudah kepada kamu dan bukanlah Allah nak susah kepada kamu. Atas dasar itulah maka pendapat Imam Abu Hanifah dalam bab tayamum apabila anggota cedera dan berbalut ini nampak mudah untuk diamalkan. Kalau orang tanya saya, Ustaz, habis tu macam mana kita nak ikut cara Syafi'i juga ke ataupun kita boleh ikut cara Hanafi? Saya kata mana-mana pun tidak salah kerana semua tu ijtihad. Bagi siapa yang rasa macam dia tak boleh tinggal pendapat Imam Syafi'i, buatlah. Susah tapi mungkin bagi dia kata tak susah sebab dia nak buat macam tu, buat. Tapi bagi orang yang dia rasa ni nampak nak memberatkan dia ambillah pendapat Imam Abu Hanifah
Kerana ijtihad, Nabi kata apa? Kalau tepat, 2 pahala. Kalau tidak tepat, 1 pahala. Tidak ada dosa pada ijtihad golongan yang mujtahid. Imam-imam mazhab ini, mereka semuanya mujtahid. Bahkan kita kena ingat Nabi SAW sudah bagi satu warning. Nabi kata apa? Halakal mutanatti'un. Nabi kata. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata binasalah orang yang sengaja buat bagi susah benda agama. Imam An-Nawawi dalam nak menjelaskan hadis ni, apa maksud al-mutanatti'un yang Nabi sebut kebinasaan kepada al-mutanatti'un? Siapa dia al-mutanatti'un ini? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata al-mutanatti'un ay al-musyaddidun fi ghairi mawdi'it tasydid. Imam Nawawi kata mutanatti'un itu ialah orang yang sengaja bagi jadi susah benda yang sebenarnya tidak susah. Saja buat bagi susah pada benda yang tak sebenarnya susah. Dia saja buat bagi susah. Maka akhirnya dia rasa macam agama ni menyusahkan dia. Sebenarnya agama tak menyusahkan dia. Pahaman dia terhadap agama itu menyusahkan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang kita baca tadi, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tidak menghendaki Allah bahawa menjadi atas kamu itu daripada kesulitan dengan memfardukan wudu dan tayamum dan mandi junub itu. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Akan tetapi menghendaki Allah bahawa menyuci akan kamu daripada hadas kecil dan hadas besar dan daripada dosa. Tujuan Allah syariatkan ayat semayang, suruh tayamum dan sebagainya. Tujuan dia Allah nak orang Islam ni sentiasa bersih. Bersih sebenarnya kalau kita ikut Islam yang sebenar, bersih. Suruh kita mandi, suruh kita ambil ayat semayang, suruh kita jaga kebersihan, larang kita daripada ludah dalam masjid. Ini semua menunjuk kata Islam itu agama bersih. Tapi yang pelik dia jadi terbalik. Allah, tuan-tuan tengok, Malaysia ni boleh kata negeri yang ramai orang Islam. Allah, tuan-tuan tengok sungai-sungai di Malaysia macam mana. Tuan-tuan pergi tengok pula sungai-sungai yang ada di Venice, di Perancis. Tengok sungai yang ada di London. Tengok sungai yang ada di Jepun. Tengok sungai yang ada di Korea. Macam mana sungai mereka? Mereka pula jaga kebersihan lebih daripada orang Islam yang Quran, hadis mai duk suruh jadi orang bersih ni. Mereka tak ada Quran, tak ada hadis, tak ada apa. Mereka lagi bersih. Kita pergi negeri-negeri yang kita sebut tadi. Tuan-tuan pergi Jepun sudah. Masuk bilik air dia boleh tidur. Bilik air dia kita masuk, kita gamak nak letak badan tidur atas lantai tu. Gamak. Kita di sini masuk toilet masjid. Masjid punya toilet masuk lompat keluar tak jadi. Jangan cakap toilet awam ni, masjid punya toilet ni kita masuk lompat keluar balik tak jadi. Pasal apa? Kotor. Pasal apa kotor? Pasal orang hak mai semayang tak tahu jaga. Bukan masjid tak jaga, orang hak mai semayang ni tak tahu jaga. Maka kerana tu toilet masjid pun kotor. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya pergi Jordan, saya pergi Masjid Zaid bin Harithah. Kan? Masuk tandas dia berebut pintu keluar. Dia tinggal pesaka dia di tiap-tiap jamban. Pesaka dia tu dia Arab punya pesaka, dia tinggal dalam tu. Buka pintu tengok terkejut. Kita beralih nak keluar, kawan pintu sebelah pun beralih nak keluar belaga. Dia terkejut pesaka sana, kita terkejut pesaka sini. Apa benda ni sampai dahsyat sungguh. Susah sangat ke nak flush
pesaka itu. Begini susah pun, hang habis dah, hang flash saja benda tu bagi jalan buang. Hak tu dia tak buat, dia tinggal tiap-tiap pintu dia tinggal. Berebut keluar, tengok kawan happy kata, ustaz, apa mereka ni duduk cakap banyak, jom kita keluar sengah-sengah, pergi tengok, nampak cleaner dia ada 5-6 orang, duduk relax, panggil mereka, panggil dia minta tips terus. Nak panggil dia suruh make clear ni apa semua kan, dia minta tips. Jordan pula dia pakai dinar. Kan? Kali dengan RM4 duit kita. Kalau ada 10 dinar, makna bagi RM40 ke dah. Ada 5 orang, alhamdulillah. Bagi seorang 10 dinar, 5 orang. 50 kali 4. RM200 habis. Bagi kat dia, suruh pergi clearkan pesaka-pesaka tadi. Apa tuan-tuan mentaliti? Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok benda tu pengajaran. Kita jangan buat benda tu di negeri kita. Tak mau. Kita tengok video tsunami tuan-tuan berlaku di Jepun. Video tsunami. Macam mana orang Jepun apabila tsunami kena negara dia, dengan air duk mai daripada laut tu duk masuk mai, bukan dia bawa hanyut orang aja, dia bawa hanyut rumah, dia bawa hanyut kereta, dia bawa hanyut lori, dia bawa hanyut ni duk mai ni. Bila pasukan yang nak rescue orang-orang yang terperangkap dalam tsunami ni mai, depa jadi macam yang kita baca dalam hadis Nabi ni, cerita sahabat-sahabat Nabi ni apabila cedera selepas daripada perang, orang bawa mai air nak bagi minum, dia tak mau, dia kata kawan sebelah lebih perlukan air daripada dia. Pi dekat kawan tu tak mau, dia kata pi dekat sebelah, kawan sebelah lebih perlu air daripada dia. Kawan yang ketiga tak mau, pi sebelah, akhirnya suruh patah balik kawan hak mula dah syahid dah mati dah. Macam tu berlaku dalam hadis yang kita baca terhadap sahabat-sahabat Nabi. Benda tu ada di Jepun. Dia tak ada di negeri orang Islam, dia ada di Jepun. Bila pasukan rescue mai, nak rescue ni orang-orang yang terperangkap dalam tsunami duk mai ni, dia boleh tunjuk sana, dia kata nampak macam orang tua, pergi tolong dia dulu. Video mereka yang ambil secara candid ni, ambil siapa ada kamera handycam, siapa ada telefon punya kamera, gambar-gambar ni mereka himpun, mereka dokumentari kan, keluar dalam channel History Astro baru ni. Mereka compile, mereka ambil semua gambar-gambar yang diambil secara candid oleh rakyat-rakyat dia ni, mereka himpun, mereka jadikan dokumentari cerita tentang dahsyatnya tsunami yang kena Jepun ni. Bila kita tengok balik, Masya Allah, Islam ada dalam diri mereka. Mereka tidak belajar Quran, mereka tidak belajar hadis Nabi, tetapi nilai-nilai baik itu ada dalam diri mereka. Hak tu patut ada di dalam kalangan orang Islam. Kita orang Islam tuan-tuan tu saya buat tsunami tu terlalu besar, contoh terlalu besar. Lepas sembahyang jemaat nak keluar aja, berebut kereta ni sampai nak serendih dinding. Pergi sembahyang di masjid besar tapi pintu pagar satu. Bila habis sembahyang ni pakat tuju nak keluar tu, dia bottleneck. Semua nak berebut pergi lorong tu, pakat nak keluar. Di situ tuan-tuan boleh tengok sikap orang Islam, selfish. Sikap ni penting diri sendiri ni tuan-tuan boleh tengok. Tengok dengan rupa parah, dengan nampak macam beriman, macam apa. Dia keluar kereta tu, dia macam nak serendeh dinding ni. Dia nak pergi dulu. Sikap tu tidak menggambarkan dia orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, awaklah kita ni pergi jadi macam tu. Mengakui Islam, Quran duk baca, hadis Nabi duk dengar hari-hari, mai tanpa peringkat nak implement, kita tak boleh pergi. Kita fail di situ. Alangkah baiknya tuan-tuan kalau semua orang ada tu, ada perasaan tu. Perasaan apa? Hormat kawan lebih daripada diri sendiri. Allahu akbar tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Siapakah forward mai dekat saya adalah Facebook. Satu video klip cerita tentang ni. Tapi semua pun cerita bukan orang Islam lah yang ada dalam tu. Ni tolong utamakan kawan. Video klip berapa 4 minit ke 5 minit ke, dia ambil sikit-sikit dia cantum sekali, dia buat satu video klip yang
yang ringkas ni, tengok macam mana tu budaya yang Islam suruh tu ada dalam kehidupan mereka ni semua. Bila satu orang bawa fail, terlepas jatuh, kertas bertabung, berebut ni, pakat tolong kutip main bagi dekat kawan tu. Simple punya contoh. Kita tengok peganglah kemas-kemas sikit. Salah dia, pasal dia bagi jatuh fail dia bertabung tu, peganglah kemas-kemas sikit. Bertabung tak akan menyusah orang. Tolong tak tolong? Tak tolong. Komplain lagi. Boh kuat atas lagi. Kan? Satu kereta sorong budak-budak tu, mak dia beralih ambil apakah kereta sorong tu bergerak nak pergi ke jalan ni, lompat main pegang ni, selamatkan benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada dalam masyarakat kita orang Islam tapi sangat kurang. Dan benda yang sama sangat subur di dalam masyarakat mereka yang bukan Islam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala nak beritahu dekat kita, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tidak menghendaki Allah bahawa menjadikan atas kamu itu daripada kesulitan. Allah bukan nak bagi kita susah, bahkan Allah nak bagi kat kita benda yang mudah supaya kita boleh buat ibadat dengan hati yang tenteram. Firman Allah, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Akan tetapi Allah hendak menyucikan kita ni daripada hadas kecil dan hadas besar dan daripada dosa, dan supaya menyempurnakan akan nikmatnya atas kamu dengan Islam. Allah nak bagi kita rasa Islam itu satu nikmat. Islam yang Allah bagi kat kita ni satu nikmat. Apabila Islam sama Islam ni berkasih sayang, itu satu nikmat. Hari ni dia tak jadi tuan-tuan, dia tak jadi. Kita sama-sama orang Islam, kita boleh berdengki sampai tahap yang tak boleh fikir akal. Berdengki. Kita bermusuh sama-sama, kita orang Islam ni bermusuh ni sampai dengan nama ludah. Awak jadi macam tu. Atas sebab-sebab yang tertentu. Kalau dalam kalangan keluarga, permusuhan berlaku kerana berebut harta. Simple aja. Pasal berebut harta. Bila mati mak, mati ayah dan sebagainya, tiba-tiba kita dapat tahu ada sebidang tanah ayah kita ni tiba-tiba sudah jadi nama kak kita. Kita pun dengan biji mata jegir terbeliak tanya, kata ni macam mana tanah ayah ni boleh pergi jadi nama hang? Kata dia nak mula tu. Kakak kata, ayah bagi kat saya dulu. Bila ayah bagi kat hang, pasal apa kami tak tahu? Dah mula dah cakap pun dah jadi tak elok dah. Bila ayah bagi kat hang, pasal apa kami tak tahu? Pasal apa ayah nak bagi kat hang, tak abang kat kami dulu? Walhal itu harta ayah. Ayah nak bagi kat siapa masa dia hidup, itu hak dia. Apakah satu kebaikan kakak ni sudah buat dekat dia, dia tak torah sayang dekat kakak ni kerana kakak ni sudah buat satu benda yang anak lain tak buat. Misalnya dia bagi tanah tu sekepin, itu dia jadi hebah. Pemberian ayah semasa hidup, itu hak dia. Tak duk tanya ni, macam mana ayah boleh bagi ke hang? Pasal apa kat kami tak bagi? Duk tanya tu. Kakak ni kata, mana aku tahu ayah bagi kat aku? Iyalah, aku nak tahu pasal apa dia bagi ke hang. Seorang makin dekat. Habis tuan-tuan, habis. Lepas tu, kak mati, dia tak pergi tengok. Ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Kak sama-sama keluar daripada kandungan mak yang sama ni. Mati, dia tak pergi tengok. Pasal apa? Pasal tanah sekepin tu punya pasal. Tak cukup lagi, cakap tu. Keturunan kakak ni, anak-anak penakan dia, jangan panggil pakcik kat dia. Tu dia yang kata orang Islam kita ada yang sampai pergi ke tahap tu. Hak tu hak musuh kerana harta kalangan adik-beradik. Hak musuh kerana parti satu bab pula. Bermusuh kerana parti. Adakah satu hal yang pergi jadi musuh sampai macam tu? Dengan kerana kita parti cap botol toyu, dia parti cap botol apa? Botol sos cili. Dengan kerana tu, kita tak suka kat dia. Betul, kita tahu jalan dia pilih tu. Tapi janganlah sampai hubungan sesama Islam dikorbankan. Jangan sampai macam tu. Jangan.
Orang Islam dalam dunia ni bergaduh tuan-tuan. Bukan orang Islam di Malaysia. Orang Islam dalam dunia ni bergaduh sampai ke tahap tak boleh nak bergaduh dah. Dia tahap bergaduh dia ni sampai tak boleh nak bergaduh dah. Orang kata kalau pecah ni sampai tak boleh pecah dah. Cukup-cukup lah. Kita cuba tengok mana ruang, mana sudut, mana peluang yang ada untuk berbuat baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa? Islam nak bagi kita rasa nikmat Islam. Apa dia nikmat Islam? Nikmat Islam adalah nikmat persedaraan. Kita rasa tu kita dengan dia bersedara. Pasal apa? Pasal sama satu agama. Bila sama-sama duduk di Malaysia berkelahi ni atas sebab-sebab yang macam-macam ni. Tapi bila satu hari dua-dua tercampak duduk di negeri orang lain, boleh berkawan pula. Satu rakyat Malaysia terpelantin pergi duduk di London. Dia jumpa sama-sama Malaysia di London, jadi macam adik abang punya baik. Padahal parti botol toyo dengan botol sos cili juga sama juga. Tapi bila duduk di London dia jadi baik. Bila balik mai sini dia duk tanya hang toyo cak apa? Cak kipas udang, hang kipas udang aku cak angsa meh. Kata. Pula bila pergi negara luar boleh tolak ansur, boleh berkawan, boleh tolong, boleh pergi rumah dia, dia tak ada boleh tolong bawa anak dia hantar pergi sekolah dan sebagainya, boleh. Oh pelik tuan-tuan, pelik. Benda ni cukup pelik. Itulah peliknya orang Islam. Sedangkan Allah kata apa? Allah kata aku bagikan Islam kepada hampa ni untuk jadi nikmat. Nikmat apa? Nikmat persaudaraan. Mudah-mudahan kamu bersyukur dengan nikmat Islam itu. Tuhan kata supaya hampa rasa terima kasih banyak dekat Tuhan pasal bagi kita jadi orang Islam. Saya duk main rumus hari ni, duk main rumus kata apa? Apa nama tu? Padri besar dunia lepas tu. Benedict apa? Kata konon dia minta nak bersara awal. Saya baca internet, betul internet ni pun betul tak betul sama banyak je. Tapi ada cerita tu lah, saya come across, jumpa. Kata dia minta bersara awal. Dia tak mau terus jadi Pope. Kan dia take over daripada John Paul apa ni, Benedict ni. Katanya dia tak mau. Bila dia kata tak mau tu jadi satu benda bercakap di seluruh dunia. Pasal apa tak mau? Hak ada, hak lepas-lepas memang sampai mati akan pegang jawatan itu. Sebab nak jadi itu pun bukan senang. Depa satu dunia, dia seorang bos nombor wahid. Islam tak ada macam tu. Tuan-tuan tunjuk dalam masyarakat Islam siapa yang menjadi rujukan nombor satu dunia. Dalam masyarakat Islam siapa? Tak ada. Kita kata boleh tak satu dunia orang Islam terima Abdul Rahman Sudais sebagai imam kepada seluruh umat Islam dunia. Sebahagian kata sorry dia ni Wahbi, kami tak boleh ikut. Dia pergi Mekah, dia pergi buat haji, dia pergi buat umrah, dia seronok dengar kontu baca, dia berimam dengan kontu. Tapi dia ni Wahbi, aku tak boleh. Aku sorry dengan Wahbi ni aku pantang. Dan nak bagi siapa? Ada satu pihak mencadangkan now ada satu pendapat kita tabalkan Ali Khamenei sebagai imam utama kepada umat Islam seluruh dunia. Dia ni presiden Iran. Geng sunnah kata ni, Syiah nak bagi jadi bos kami. Minta maaf banyak-banyak. Saya mati hidup balik pun saya tak boleh terima dia. Tak boleh juga. Cadang yang ni Wahbi, cadang yang ni Syiah, habis nak bagi siapa? Lah macam ni, kita tak mau Syiah, Sunni apa semua tak mau. Lah macam ni, kita bagi Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bagi dia jadi sebagai satu imam nombor satu kepada orang Islam seluruh dunia. Penting tak tuan-tuan ada seorang untuk dijadikan reference kepada umat Islam seluruh dunia? Penting tak penting? Penting tuan-tuan. Bila ada apa-apa perselisihan, kita refer pergi dekat dia. Kata dia semua orang kena pakai. Baru ada solidarity, baru ada kesatuan. Kristian mereka boleh buat. Mereka bila jadi macam-macam, refer balik dekat Pope mereka di Vatican City. Pope kata yes, satu dunia akan kata yes. Orang Islam tak boleh buat. Pasal apa? Pasal masing-masing duk penaik bendera masing-masing.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kenapalah malang kepada umat Islam? Sedangkan ayat kita duk baca ni, Allah bagi tahu Islam itu adalah nikmat yang Allah buat turun mai kepada umat Islam. Nikmat. Kenapa kita tidak boleh bersatu dengan meletakkan Quran hadis di tempat yang sepatutnya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wasaqakum bih iz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Dan ingatlah olehmu akan nikmat Allah atas kamu dengan Islam. Tuhan repeat lagi sekali. Tuhan kata apa? Islam itu adalah nikmat kepada hampa. Tolonglah semua balik kepada ajaran Islam. Dan janjian yang telah berjanji Allah akan kamu dengannya, yakni ketika kamu kata kepada Nabi, telah kami dengar dan telah kami taat suruh dan tegah engkau ya Rasulullah. Kita pernah berjanji kepada Allah dan Rasul, kata kita ni sami'na wa ata'na kepada Quran dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan takutlah oleh kamu kepada Allah dengan menyempurnakan segala suruh dan segala tegahnya. Turut apa yang Tuhan suruh buat, yang Tuhan larang jangan duk buat. Kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang kerana Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang amat mengetahui dengan barang yang ada di dalam hati kamu. Pasal Tuhan tahu semua kita. Pasal apa kita tidak boleh terima dia ni jadi ketua kita? Pasal apa? Tuhan tahu. Kita katalah alasan apa pun, sebenarnya apa yang ada dalam hati kita Tuhan tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam NGO lah, tuan-tuan tengok hari ni, Allahu Akbar, NGO ni cukup banyak dalam Malaysia ni. Ada 20 orang pun pergi daftar satu NGO. Bilang-bilang 15 pun daftar satu NGO. Pasal apa ada banyak sangat NGO ni? Tak bolehkah bernaung di bawah satu saja? Tak bolehkah? Tak tahulah apa jawapan dia. Tapi dia antara banyak-banyak jawapan dia pasal semua nak jadi ketua. Itu salah satu. Hak lain tu boleh bagilah. Pasal apa? Dia punya perlembagaan dia, kami tak boleh terima, kami mau macam ni. Hak ni pula kami tak mau macam A, macam B, kami mau macam ni. Jadi C. Hak dia ni kata lagu A, lagu B, lagu C kami tak mau, kami mau D. Jadi banyaklah. Tapi hak tersirat dalam hati sebenarnya Allah Ta'ala tahu. Quran kata. Betul-betul pasal apa? Ada di antara sebab-sebabnya. Bukan semua, tapi ada di antara sebab-sebabnya nak jadi ketua. Kalau dia pergi duduk bernaung di bawah hak sedia ada, dia tak boleh jadi ketua. Sebab daripada ada ketua, maka dia form satu lagi, dia jadi presiden, dia jadi ketua. Kalau itu yang tersirat di dalam hati, maka kebinasaan kepada orang Islam. Kita kena latih diri kita ni boleh bekerja sama dengan orang. Jangan kita duk fikir kita saja betul, orang semua tak betul. Susah besar nanti mai kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana bahawasanya Tuhan itu amat mengetahui dengan barang yang di dalam hati kamu dan yang lainnya, maka Allah itu terlebih aula. Tuhan tahu segala-galanya. Wallahu alam. Lepas ini insya-Allah dia akan masuk satu ayat suruh berbuat adil. Dalam ayat yang akan datang ni tuan-tuan lagilah pula. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ini ayat cukup menyengat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang nak menegakkan keadilan. Jadilah kamu orang yang nak supaya keadilan tertegak di atas muka bumi. Kemudian diikuti dengan ayat yang Tuhan kata, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kerana kamu tak suka dekat satu orang, kamu tak boleh berlaku adil. Ni. Yang ni kena ramai orang. Kerana kita tak suka dia buat baik pun kita kata tak baik. Ini ayat yang akan datang.
Pasal aku tak suka kat dia. Dia buat baik pun aku kata tak baik. Ini karut. Islam tak mau macam ni. Kita suka kat dia, kita tak suka kat dia, itu bab lain. Kalau dia buat benda baik, kita kena sokong. Tak boleh kerana aku tak suka kat dia, maka dia buat baik pun aku kata tak baik. Itu tak boleh. Itu kita tidak berlaku adil seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Dalam dunia ni tuan-tuan, masing-masing orang masing-masing pendirian. Kita dengan pendirian kita, dia dengan pendirian dia. Takkanlah dia dengan pendirian dia, semua hak dia buat tak betul. Kalau hak dia buat betul, kita kena kata betul. Tapi aku tak boleh sokong pendirian hang, tapi hak hang buat ni betul. Aku kena kata betul. Aku tak boleh sokong pendirian hang, pasal pendirian hang tidak bersama dengan Allah dan Rasul. Aku tak boleh sokong. Tapi bab ni hang buat baik, aku sokong. Tapi kita tak. Kita bukan saja tak setuju dengan pendirian dia. Dia buat baik pun kita kata tak baik. Itu kita tidak berlaku adil. Dan orang pun tak hormat kita. Orang pun tak hormat kita. Orang kata dia ni nampak tak jujur, dia ni. Orang kata, orang nampak kita tak jujur. Makna kita ada kepentingan di sebalik pendirian yang kita ambil. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian ayat yang berikut lagi, dia akan main cerita tentang hadis Nabi SAW cerita di hari akhirat esok. Di hari akhirat esok, Nabi kata orang yang mula-mula akan dihisap amalan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 3 golongan. Satu, orang yang katanya mati syahid. Dia dihisap dulu daripada semua orang. Yang kedua, orang yang semasa di atas dunia dia berilmu dan dia kelihatan beramal dengan ilmu dan menyampaikan ilmu. Dan yang ketiga, golongan yang di atas dunia kaya raya, duit ringgit banyak dan dia kuat bersedekah. Bila mai di depan Allah Subhanahu wa taala, apa jadi kepada 3 golongan ini? Itu yang akan datang, kita akan tengok. Adakah orang syahid ni betul-betul dipuji oleh Allah? Adakah orang yang berilmu, yang kelihatan menyebarkan ilmu siang, malam, pagi, petang? Daripada kuliah subuh, dia dah ada. Saat lagi tengah hari, saat lagi pergi ceramah di pejabat. Saat lagi petang, pergi ceramah di hotel, dekat datin-datin, high tea. Saat lagi malam, kuliah maghrib. Lepas Hansya, ada satu ceramah lain. Mata kasang tengok, nampak dia ni kuat betul berdakwah. Bila pergi bercara di depan Allah Subhanahu wa taala, apa jadi dengan dia ni? Takut. Hadis yang akan datang di bawah tajuk ni, dia akan jumpa. Cukup takut. Satu orang yang Allah bagi dekat dia kaya raya, rezeki ni cukup luas. Duit ringgit ni belanja tak habis. Dan dia boleh easily spend duit dia untuk kebaikan. Dia lepas duit dia untuk jalan kebaikan ni, punya kuat, punya bagi semua orang sebut-sebut dia ni sebagai penderma nombor 1. Mai bercara di depan Allah Subhanahu wa taala, apa jadi ke dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu dia akan menjadi satu kayu ukur kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan panjang umur, tidak ada pilihan raya, adalah kuliah kita pada bulan depan. Kalau umum parlimen dibubarkan, kuliah pun dibubarkan. Kan? Bukan kerana saya nak masuk calon, tapi kerana nak bagi peluang dekat tuan-tuan untuk dengar kempen-kempen ni. Pergi dengar. Saya abang dialog start itu pun sama, pasal saya pun nak dengar. Nak dengar, kan? Kita kalau boleh, kita nak tengok pilihan raya di Malaysia ni macam pilihan raya di Amerika. Tak kira parti apa nak bertanding, jangan maki orang, jangan aibkan orang, jangan. Cerita apa yang hang nak buat kalau hang dapat kuasa. Rakyat nak dengar. Parti cap botol toyo, hang kalau menang hang nak buat apa? Dia beritahu, saya dari segi pendidikan, ini program saya. Dari segi ketenteraan, ini program saya. Dari segi kebajikan rakyat, ini program saya. Dari segi semua dia beritahu. Rakyat nak dengar dan nak menilai dan nak tengok muka dia, boleh percaya ke tak?
Hari mai parti Cak Botwe sos cili. Dia beritahu, saya punya program pendidikan saya macam ni. Saya punya program ekonomi saya macam ni. Macam mana Presiden Amerika, mereka boleh debate secara teratur. Boleh buat dua rostrum. Dia ni bangkit bercakap, cerita apa dia nak buat. Dia ni bangkit bercakap, cerita apa dia nak buat. Dan rakyat boleh, bukan saja dengar, mata boleh tengok muka dia ni nakai ke tak nakai. Boleh tengok. Boleh nilai sebelum mengundi. Saya merindui suasana pilihan raya yang sebegitu. Kita letih dengan keadaan yang duk jadi hari ini. Dibuka cerita tu, tak, sudahlah tuan-tuan, tak baguslah tuan-tuan, macam tu. Nah, dan ini bukanlah kempen pilihan raya. Kan? Jadi bila parlimen bubar, kita pakat-pakat pergi dengar, timbang dengan neraca ilmu yang kita duk mengaji selama ni apa semua, kita timbang elok-elok, kita buat keputusan. Wajarkah dia ni kita bagi jadi ketua? Okey? Dan mudah-mudahan kerajaan yang terbentuk itu lebih baik daripada yang sedia ada. Kalau ada lah ni pun, dia juga naik lagi sekali pun, dia akan buat lebih baik daripada yang sedia ada. Kalau hak baru pun, dia buat lebih baik daripada yang ada. Kita nak yang tu. Satu penambahbaikan dalam sistem politik negara. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana وتواصوا بالحق. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.